Filipina merupakan sebuah negara di kepulauan yang terletak di sebelah barat Lautan Pasifik. Ia berkongsi sempadan maritim dengan negara Taiwan di sebelah utara dan Malaysia di selatan. Terdiri daripada lebih 7,000 buah pulau dengan keluasan daratan sekitar 308,000 km persegi. Negara ini mempunyai jumlah penganut agama Islam seramai hampir 7 juta orang pada tahun 2020. Video kali ini akan menceritakan secara ringkas tentang bagaimana agama Islam tersebar ke Filipina. Agama Islam adalah merupakan agama kedua terbesar di Filipina. Mempunyai jumlah penganut kedua teramai selepas agama Kristian aliran Roman Katolik, agama Islam dipercayai mula bertapak di gugusan kepulauan Asia Pasifik yang membentuk negara Filipina hari ini pada sekitar abad ke-14 Masihi. Sebelum kedatangan Islam dan penjajah barat yang membawa agama Kristian ke Filipina, masyarakat Filipina telah berpegang kepada kepercayaan Shamanism atau kepawangan, di mana mereka melakukan upacara pemujaan terhadap nenek moyang yang telah meninggal dunia. Di samping itu, sebahagiannya turut beragama Hindu dan Buddha, yang mana pengaruh kedua-duanya dikatakan telah mula bertapak di kepulauan Filipina pada sekitar abad ke-10 Masihi. Kemasukan agama Islam ke Filipina dipercayai bermula dengan kedatangan para pedagang Islam yang datang dari Jazirah Arab, Parsi dan India. Selain itu, terdapat juga peranan yang dimainkan oleh pedagang-pedagang Melayu yang datang dari Kesultanan Melayu Melaka. Menurut Salasilah Sulu, ada disebutkan bahawa individu pertama yang bertanggungjawab memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk Kepulauan Sulu yang pada hari ini adalah sebahagian daripada Filipina adalah merupakan seorang tokoh individu yang bernama Tuan Masyaika. Namun begitu, perkara ini tidaklah dapat dipastikan kesahihannya. Adapun tokoh individu yang benar-benar dapat dipastikan sebagai penyebar Islam terawal di Filipina adalah seorang syekh dari Arab yang bernama Karim Al-Makhdum. Bertitik tolak daripada Syekh Karim Al-Makhdum inilah, maka bermulanya pertapakan agama Islam di Filipina, iaitu di kawasan Kepulauan Sulu yang menjadi wilayah paling selatan di Filipina pada hari ini. Dakwah Syekh Karim Al-Makhdum telah berjaya mewujudkan sebuah komuniti penganut agama Islam daripada kalangan masyarakat tempatan Kepulauan Sulu, di mana daripada itu ia telah menyediakan asas kepada kelahiran Kesultanan Sulu yang bermula pada pertengahan abad ke-15 Masihi. Agama Islam telah diterima dan dianuti oleh 13 buah etnik yang tinggal di sekitar Kepulauan Sulu, Palawan dan Mindanao. Pada hari ini, kesemua 13 etnik Muslim di Filipina ini menamakan diri mereka dengan nama Moro atau bangsa Moro. Penggunaan nama Moro ini adalah diambil daripada nama yang pernah digunakan oleh pihak penjajah Spanyol untuk merujuk kepada diri mereka, kerana didapati terdapat persamaan antara mereka dengan orang Islam Andalusia yang turut dirujuk sebagai orang Mur atau Moro dalam bahasa Spanyol. Perkembangan Islam mula terencat di Filipina setelah kedatangan penjajah Spanyol pada tahun 1565. Sepanjang lebih 300 tahun penguasaan terhadap bahagian utara dan tengah negara kepulauan tersebut, pihak penjajah Spanyol beberapa kali melakukan serangan untuk menguasai bahagian selatan Filipina yang merupakan wilayah dalam kekuasaan Kesultanan Sulu dan Brunei. Tindakan ini dilakukan demi mendapatkan wilayah yang lebih luas untuk misi penyebaran agama Kristian. Pertembungan antara penjajah Spanyol dengan kerajaan-kerajaan Islam di selatan Filipina berakhir pada tahun 1898 apabila Spanyol dikalahkan oleh Amerika Syarikat dalam Perang Amerika Syarikat-Spanyol. Kesimpulannya, kedatangan agama Islam ke Filipina berlaku melalui jalan perdagangan yang bersifat aman dan damai. Ia berbeza dengan kedatangan agama Kristian Katolik ke negara tersebut yang datang melalui jalan penjajahan kuasa imperialis Eropah. Perkara ini secara tidak langsung membuktikan bahawa persepsi buruk yang mengatakan bahawa Islam tersebar hanya dengan mata pedang, yakni melalui jalan peperangan semata-mata adalah tidak lain merupakan suatu tanggapan yang meleset sama sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Surah An-Nahl ayat 125.